بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب، وهيبات مولانا عظيم علت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وأهل القدر وانت ولك. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سيد العالمين سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia Allah ta'ala dapat kita menyambut bulan yang disebut sebagai Rabiul Awal, iaitu syahru maulidihi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan Rabiul Awal, para ulama memberi nama di antara nama yang lain, iaitu Rabiul Anwar. Rabiul Awal juga dinamakan juga sebagai Rabiul Anwar, iaitu bulan Rabi' yang ada nur yang tersendiri, yang ada cahaya yang tersendiri, kerana pada tarikh tersebut, pada bulan tersebut lahirlah nurun ala nur, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan bagaimana zaman dahulu sebelum daripada kebangkitan Nabi, umat ini disebut sebagai ummatan jahiliyah. Umat jahiliyah bermaksud umat yang dibangsakan kepada kejahilan, umat yang dibangsakan kepada kegelapan. Makna kata umat tu dalam keadaan yang sangat teruk kerana menyembah berhala. Ada yang sembah berhala yang dibuat daripada barang-barangan yang mahal, yang dibuat daripada emas, yang dibuat daripada batu yang mahal, batu marmar. Ada yang buat berhala daripada tepung. Buat berhala daripada tepung ni, buat berhala daripada tepung, kemudian jadilah berhala. Tiba-tiba sampai tengah malam, duduk tengah malam, dah kedai tutup. Mana dalam malu ada kedai makan. Seolahnya kedai makan tutup. Nak buat gana ni? Kita pun nampaklah yang jenis tepung yang boleh terus dimasak adalah berhala kita. Kalau hak lain kena uli dulu. Ni siap dah. Maka adalah sebahagian sahabat itu radhiyallahu alaihim, mereka bila mengingati peristiwa ini, zaman mereka masuk Islam, bila teringat peristiwa ini mereka ketawa. Orang tanya, kenapa ketawa? Dia kata, kami telah memakan Tuhan kami sendiri. Dah. Jadi dia pun tengok, berhala kita. Lalu apa yang dia buat? Maka dia ambil berhala itu, dia ambil tangan. Dia masak. Sedap tuan-tuan, tengah malam, tengah lapar. Bila kata tangan, takkan cukup tangan, ambil tangan sebelah lagi. Tak cukup, ambil kaki. Tak cukup, ambil kepala. Lah kali habis semua. Jadilah pula. Sebab apa dia kata? Takkanlah Tuhan kita nampak tak ada tangan, tak ada kaki, nampak macam OKU pula. Jadi apa dia buat? Dia makan semua. Lepas tu dia minta ampun kemudian. Sebab apa? Sudah makan Tuhan dia. Hak ni apa dia ni? Ummatan jahiliyah. Umat yang dibangsakan kepada kejahilan, iaitu umat yang mana penuh dengan kegelapan, yang mana sampai akal manusia itu kepada had yang mana tidak diketahui melainkan Allah. Betapa bodohnya orang ketika itu, betapa jahilnya orang ketika itu. Maka datanglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada umat ini, umat yang dikatakan jahiliyah. Apabila kita baca Quran, bila diutusnya Nabi, maka Allah Ta'ala menyebut tentang umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Asalnya daripada umat jahiliyah, tiba-tiba bertukar terus kepada kamulah sebaik-baik umat. Tuan-tuan, asal daripada umat jahiliyah, terus bertukar kepada apa? Bertukar kepada Allah Ta'ala sebut kamulah, yakni umat Muhammad ialah sebaik-baik umat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita tengok kenapakah umat Nabi ni, kalau nak banding dengan umat Nabi Musa, kalau nak banding dengan umat Nabi Isa, kalau nak banding dengan umat Nabi Ibrahim, kalau nak banding hatta dengan umat yang berada pada zaman Nabi Adam sekalipun, apabila kita lihat sebaik-baik umat ialah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana umat ini menjadi sebaik-baik umat kerana Nabi yang diutuskan ialah sebaik-baik Nabi lagi pula Rasul. Asbab daripada sebaik-baik Nabi lagi pula Rasul, maka bertukar umat yang dikatakan jahiliyah bertukar kepada kuntum khaira ummah, adalah kamu, yakni umat Muhammad ialah sebaik-baik umat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat kepada malam ni tajuk iaitu berkenaan dengan Maulid, iaitu bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka untuk tarik daripada awal. Apabila kita tengok dalam hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menasabkan dirinya Nabi itu sehinggalah kepada Adnan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nasab Nabi, ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbahkan dirinya hatta kepada Adnan, dan Adnan itu terus berhubung nasabnya itu dengan Nabiullah Ismail, dan Nabiullah Ismail berhubung nasabnya dengan Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berhubung nasabnya sehingga kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, dan berhubung nasabnya sehingga kepada Nabi Syith, dan berhubung sehingga kepada Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan, apabila Nabi Adam turun ke dunia, maka Nabi Adam ada isteri. Isterinya nama apa tuan-tuan? Hawa. Apa makna Hawa? Hawa min hayy. Kata ulama, Hawa diambil daripada kata hayy. Hayy makna apa? Tahu tak? Hayyun. Duk ngaji sifat 20. Hidup. Kerana apa? Kerana Hawa diciptakan, khuliqat min hayy. Kerana Hawa diciptakan daripada tulang yang hidup. Tulang yang hidup daripada tuan-tuan, yakni tulang Nabi Allah Adam, bukan tulang rusuk. Tulang rusuk yang Nabi sabda, innal mar'a khuliqat min dhil'in a'waj. Itu perempuan dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Ni orang perempuan, dia dicipta daripada tulang yang bengkok. In zahabat tuqimahu kasartah. Kalau kita juga ni, bila kata perempuan kata daripada tulang bengkok, kita tak boleh nak apa? Kalau Nabi kata, kalau Nabi sabda, kalaulah kita nak ni tulang bengkok, tuan-tuan nak buat aku ni, nak bagi apa dia straight, kasar tahu, nescaya kamu akan mematahkan tulang tersebut. Lepas tu Rasulullah, adakah kita tinggal biar dia bengkok? Nabi kata tak juga. Wa in taraktahu baqiyat a'waj kama kan. Jikalau kamu biar, dah kata kalau kita repair lagu tu patah, lagu tu tak payah repair. Kalau repair makin lama makin bengkok. Hak tu dia complicated. Semua ke tak? Tu jawab sendirilah. Nah, memang complicated. Sebab apa? Min dhil'in a'waj. Hawa bila turun dengan Nabi Adam dan Hawa, kata para ulama, ialah secantik-cantik wanita di atas muka bumi. Tuan-tuan, secantik-cantik wanita atas muka bumi. Makna kalaulah isteri kita tanya, siapa paling cantik bang? Hawa. Bukan dekat mu, ibumu dan ibuku, dua-dua sekali. Hawa orang perempuan cantik. Sebab apa? Kalau kita tengok Nabi Adam duduk dalam syurga, Nabi Adam cari peneman. Tuan-tuan, duduk dalam syurga semua ada. Tuan-tuan, tiba-tiba Nabi Adam berasa sunyi juga, kena ada peneman. Allah Ta'ala tidak bagi muka wanita yang biasa-biasa. Pasal apa? Nak bagi setanding dan lebih daripada nikmat syurga.
maka diciptakan wanita yang paling indah Allah Ta'ala cipta. Maka Hawa bila turun dengan Nabi Adam di dunia, maka dalam kitab-kitab menyebutkan Hawa telah melahirkan beberapa orang anak. Anak yang kita selalu dengar cerita iaitu Qabil dan Habil. Qabil Habil, kemudian cerita pembunuhan di antara mereka berdua. Di dalam kitab Itmamun Ni'matil Kubra bagi Al-Imam Al-Faqih Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan Hawa melahirkan beberapa orang anak, iaitu lahir 20 orang anak. Qabil dan Habil ialah sebahagian daripada anaknya Nabi Adam dan Hawa. Maka apabila lahir 20, dan konsep zaman dulu ialah Allah Ta'ala jadikan Hawa dia akan lahir anak kembar. Jadi keluar tu kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Jadi berpasang-pasangan. Sebab tu cerita Qabil dan Habil, kenapa mereka bergaduh? Kerana saudaranya Qabil ialah orangnya cantik, perempuan lah yang keluar kapit sekali tu. Saudaranya Habil agak tidak cantik, tak cantik lah, biasa. Jadi Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Adam, jangan bagi kahwin dengan pasangan dia, kahwin dengan ni. Jadi berlawanan, silang. Kahwinnya biar silang. Jadi Qabil tidak bersetuju. Kerana apa? Dia kata, mana boleh Habil ambil saudara perempuan aku, sedangkan saudara perempuan aku lebih cantik, yang Habil punya tidak cantik. Maka asbab itulah mereka bergaduh, dan akhirnya salah seorang membunuh yang seorang lagi. Dalam 20 orang tersebut, 20 kali lahir, yang ini bersamaan dengan 40 orang. Maka sampai kepada bilangan yang terakhir, selepas daripada 20 kelahiran, ketika itu lahirlah satu bayi yang mana tidak ada pasangan baginya. Lahir tu yang terakhir daripada semua anak tersebut, lahirnya ia seorang diri sahaja. Dan Allah Ta'ala takdirkan dialah diberi nama Nabi Syith alaihi salam. Syith alaihi salam. Kenapa dijadikan hanya ia keluar berseorangan diri? Kata para ulama memberitahu bahawasanya isyarat kepada bahawasanya tiada bagi Nabi itu tandingan, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nasabnya berhubung kepada Nabi Syith bin Adam. Syith bin Adam. Jadi berhubung Nabi Syith bin Adam. Dan mengapakah yang terakhir? Kenapa daripada semua anak yang terakhir barulah menjadi datuk dan moyang kepada Nabi? Kerana kata para ulama isyarat bahawasanya Nabi ialah manusia daripada kalangan Nabi yang terakhir akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sibtud Durra menyebutkan hadis, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Kalaulah aku ini, yakni kuntu adalah aku ni sebagai Nabi dulu lagi, tetapi Allah Ta'ala bangkitkan aku untuk manusia, ialah daripada kalangan Nabi menjadi orang yang terakhir. Jadi Nabi kita orang yang terakhir. Tuan-tuan, apabila Nabi Syith, kemudian nasab ni kemudian turun lagi, naik lagi, turunlah, kita kata turun daripada Nabi Syith, sampailah bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebab tu dalam hadis, dalam Quran sendiri sebut, Allah Ta'ala sebut tentang Nabi ni, wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-balik kamu ya Muhammad di dalam orang-orang yang sujud. Apa maksud berbolaknya Nabi dalam orang yang sujud? Bermaksud minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah, iaitu berpindah daripada tulang sulbi ke dalam rahim. Dan kedua-duanya walam yaltaqiya ala sifahin qat, dan tidak pernah di antara kedua, sama ada belah ayah ataupun belah ibu, mereka pernah melakukan perzinaan yang dikatakan sebagai haram. Tak ada. Semuanya nikahun syar'i, nikah syar'i, seperti mana disebut Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi dalam syarah kepada Al-Imam Al-Barzani. Jadi bila melihat daripada sini, dalam hadis, dalam Quran sebut wa taqallubaka fis sajidin, kamu berbolak-balik di dalam orang-orang yang sujud. Beginilah yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai radhiyallahu anhu dalam maulidnya, bagaimana Nabi menceritakan, aku ada ketika mana Nabi Nuh naik di atas kapal. Aku ada. Kerana apa? Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan Nabi Nuh. Kemudian Nabi menceritakan, aku juga ada ketika mana Nabi Allah Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Aku ada. Dan aku ada ketika mana Nabi Allah Ismail hampir
dibunuh, hampir disembelih oleh ayahnya, iaitu Nabiullah Ibrahim AS. Tuan-tuan, sampailah nasab ni berhubung sampai kepada yang saya sebut tadi, Adnan, dan sampailah kepada Abdul Muttalib. Nasab Nabi sampai kepada Abdul Muttalib. Tuan-tuan, Abdul Muttalib yang nama sebenarnya ialah Syaibatul Hamd. Abdul Muttalib ada satu kisah yang selalu kita dengar, iaitu lahirnya Nabi pada tahun apa dah? Tahun gajah. Gajah apa? Gajah tu yang kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuan-tuan, kita panggil gajah Abraha. Kenapa kita sebut Nabi lahir pada tahun gajah? Orang Arab dulu, mereka tidak ada bilangan tahun. Kita macam kita sebut tadi 2024. Orang Arab zaman dahulu, mereka tidak membilang tahun. Dia tak bilangan tahun. Dia kata ni tahun pertama, ni tahun kedua, tak ada. Jadi orang Arab macam mana dia nak ingat tahun? Dia akan cari satu benda yang berlaku di zaman mereka itu, dan benda tu benda yang besar. Jadi dia tak sebutlah dah tahun apa nama kucing, dah tahun tikus, tak sebut. Tak? Dia sebut benda yang besar. Contohnya pada zaman kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi, iaitu berlakunya gajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menyekat, untuk menyerang Masjidil Haram, untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi kejadian yang besar itu orang Arab namakan dia sebagai Amul Fil, tahun gajah. Bukan makna tahun gajah tu tuan-tuan tengok kalender tu, kalender Cina, ada ular, ni kata ni kita lahir ular ni gajah. Bukan. Makna tahun tu tahun yang berlaku benda yang besar, dan orang Arab ingat tahun ni berada tahun gajah. Jadi bila nak ingat balik, nak kenangan balik, dia kata ni tahun gajah dulu. Maka baginda Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Apakah kisah yang berlaku pada cerita apa nama gajah ini? Kisah dia ada seorang raja daripada negeri Habasyah, disebut sebagai An-Najashi. Najashi ni dia, tuan-tuan kena faham tau, dia Najashi ni bukan nama orang. Dia adalah nama bagi raja. Contoh, kalau kita di Malaysia kita panggil raja kita sultan. Jadi sultan dia bukan nama bagi seseorang, dia adalah gelaran. Kalau di Rom, mereka akan panggil apa? Panggil apa? Dipanggil sebagai Kaisar. Dan kalau di Parsi, raja dipanggil apa? Kisra. Dan kalau di Yaman dipanggil apa? Tubba. Dan kalau di Mesir dipanggil Fir'aun. Jadi kalau orang kata hang ni memang Fir'aun lah, kata doa bagi dia raja. Jadi kalau orang kata hang ni memang Fir'aun, dia kena apa? Tak tahulah kena amin ke apa, tapi dia doa kita jadi raja. Tapi selalunya lah orang yang duk kata Fir'aun tu Fir'aun zaman Nabi Musa. Sebab itulah ulama sebut Fir'aun yang berada di zaman Nabi Musa lain daripada zaman Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf dia bukan raja, dia pembesar. Atas dia ada seorang, iaitu dia Fir'aun. Fir'aun tu dia raja. Dan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, Fir'aun yang soleh. Berbeza dengan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, Fir'aun soleh. Dia kata Fir'aun orang soleh pula, viral pula. Tak? Fir'aun orang soleh ni kata ni, jeng kita. Jadi kalau di negeri Habasyah, iaitu kita panggil dalam bahasa Melayu Ethiopia. Kalau orang Arab sekarang panggil Asyubi, kita panggil sini apa? Ethiopia. Ethiopia cara sebut Kalau orang Arab panggil Asyubi. Jadi di negara Habasyah itu rajanya dipanggil Najashi. Dan apabila Najashi ini dia membina dia ada di bawahnya itu rakyat-rakyat, dan di bawahnya juga raja-raja. Bermaksud dia adalah kita panggil Malikul Muluk, raja bagi segala raja. Di bawahnya ada raja-raja yang bernaung di bawahnya. Jadi apabila Najashi ini dia buat satu binaan yang katanya apabila dia tengok orang pergi Mekah tiap-tiap tahun, zaman dulu itu kan, pergi Mekah buat haji, untuk pergi buat tawaf di Baitullahil Haram. Jadi penuh daripada min kulli fajjin amiq. Allah Ta'ala bila nak suruh Nabi Ibrahim panggil untuk buat haji, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala.
Allah Ta'ala, "Hei Ibrahim, naik atas bukit, jerit, panggillah orang untuk buat haji." Tuan, zaman dulu mana ada orang. Nabi Ibrahim naik juga. Yang menjawabnya rupa-rupanya Allah Ta'ala takdir, bukan di alam dunia, tapi di alam roh. Kalaulah kita menjawab sekali di alam roh, labbaika wa sa'dai, kita jawab panggilan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim panggil, "Woi, buat haji," maka orang itu sekali buat haji. Kalau tak panggil, tak menyaut, tidak ada haji yang termaktub di dunia. Ini kata para ulama tafsir. Kalau jawab 40 lah dia jawab di alam roh. Jadi orang duk datang ni ke Makkah, duk buat haji. Jadi raja ni tengok, kalau kita tengok Kaabah 4 segi, apa yang hebat sangat Kaabah? Yang kita tengok hari ni dah letak kelambu, letak zaman dulu batu. Maka akhirnya raja ni dia cemburu dan dia buat di satu tempat, dia buat juga tempat untuk Kaabah untuk orang tawaf. Katanya tempat ini di Sana'a. Di Sana'a, yakni di Yaman. Dia pun buat. Apabila dia buat dan dia tak buat macam Kaabah biasa. Dia warnakan Kaabah itu dan dia letak emas-emas. Zaman dulu tak ada ni, zaman sekarang letaklah emas. Zaman dulu tak, dia tak letak. Dia cuma batu biasa. Jadi dia pun letak dengan cantik. Dia pun kata, "Hari ni perasmian kita buat Kaabah." Tiba-tiba tak ada orang yang datang. Orang tak main. Pasal apa orang tak main? Raja buat. Dia kata orang bukan tengok kerana tu, orang tengok kerana yang Kaabah di Mekah itu yang buatnya adalah Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, raja ni sampai sakit hati. Maka dia paksa rakyat dia untuk apa? Untuk buat haji di tempat dia. Paksa pula. Faham tak? Mari buat haji. Pakat tawaf belaka dalam keadaan terpaksa. Raja murka kalau tak buat. Akhirnya ada orang Arab Quraisy datang kepada orang Arab Quraisy ni kadang-kadang dia ada perangai dia. Apa yang dia buat? Dia dengar kata raja ni nak buat satu Kaabah menandingi Kaabah yang Quraisy sedang jaga. Apa dia buat? Dia musafir ke negeri raja tersebut dan bagi tahu pada raja, "Kami datang jauh ni. Okey, kami nak buat haji dekat Kaabah tuan raja." Raja bila dengar tu seronok tuan. Ni orang Mekah ni tinggal Kaabah mereka, nak buat haji ke tempat aku. Ni orang Arab Quraisy yang pening-pening ni. Lalu bila dia masuk ke dalam Kaabah itu, apa yang dia buat? Malam tu dia ada buat satu benda. Bila pagi tersebut Kaabah itu hilang emas-emasnya. Emas hilang. Habis dia pun curi yang ada tahi. Tengok ni. Tak cukup dengan tu dia buat tahi pula. Mana dia qada hajat di situ. Raja tuan-tuan bila tengok ni murka lah. Tak habaq dah, murka sungguh. Ketika itu raja bersangatan marah, maka raja ketika itu menghantar utusan dan raja turun sendiri untuk menghancurkan Kaabah. Dan apa yang terkenal di zaman itu, iaitu mereka mendatangkan bukan dengan kuda dan juga unta. Bukan khusus kuda dan unta, tapi dia cari satu binatang yang mana orang Arab orang panggil perak atau perak. Perak orang Kedah panggil. Sini panggil apa? Maksudnya gitu. Maksudnya dia kalau datang dengan kuda dan unta, orang Arab bisa tengok. Jadi dia datang dengan benda, orang Arab akan terbeliak mata. Orang kalau Patah Melayu bagai rusa masuk kampung, dia kalau orang Kedah panggil perak. Sini panggil apa? Perak. Tak tahu tu. Perak. Tengok. Sebab apa? Sebab tu pernah di zaman Imam Malik. Imam Malik mengajar. Ni Imam Malik tok guru ni mengajar. Tiba-tiba anak murid lari keluar. Tak ada orang, tinggal seorang aja. Tak sebab apa? Sebab datang ketika itu di zaman Madinah itu masuknya gajah. Orang tinggal. Imam Malik pun kata, nak pergi tengok gajah, pergi. Perak nak tengok. Zaman tu zaman apa? Zaman kedatangan Islam. Ni zaman dulu. Raja buat mari gajah. Buat mari gajah. Maka menyebabkan orang Arab tengok dia perak dan dia kata, "Ini la qibala lana bih." Kita tak boleh lawan. Memang tak boleh. Kenapa tak boleh lawan tuan-tuan? Kerana kita tak biasa untuk berlawan dengan gajah. Bukan lawan kita. Bukan lawan kita. Maka ketika itu orang-orang yang di Mekah, mereka menyerahkan urusan ni kepada ketua Quraisy ketika itu yang paling besar, iaitu namanya apa? Ketua Quraisy. Orang Arab Quraisy dia tak ada raja, tapi dia ada pembesar Quraisy. Kerana orang Arab ni dia haluk, ni masing-masing kan. Dia tak ada istilah nama dia angkat raja. Siapakah orang pembesar yang ketika itu yang orang rujuk pada dia? Namanya Syaibatul Hamdi ataupun digelar Abdul Muttalib. Jadi orang rujuk pada Abdul Muttalib. Ketika mana raja ni dia jalan dengan gajah ni, maka berhenti di satu tempat
yang mana Abdul Muttalib keluarga Nabi terkenal dengan apa tuan? Mengembala kambing. Terkenal dengan mengembala kambing. Jadi apabila sampai bab itu, raja ni dia rehatlah, dia turun, dia pasang kemah, yang bawah-bawah ni pergi ambil kambing tersebut, curi kambing. Bila ambil kambing 100 ekor kambing, dia pun sembelih. Lepas tu bagi hidang pada makannya raja. Abdul Muttalib bila datang, bila mana kafilah, bila mana tentera raja dah berangkat, tak ada, kosong tempat tu. Abdul Muttalib datang, mana kambing? Kambing orang ambil. Tak, sebab orang Arab, dia bila letak kambing, boleh jadi dia akan tinggal pada waktu tengah hari ketika kambing tengah relax, kemudian dia akan datang pula waktu petang untuk tarik bawa balik kambing. Jadi apabila tengok kambing kita kena curi ni, jadi ketika itu Abdul Muttalib datang kepada raja, pada tuan-tuan, raja tersebut datang dan minta apa? Datang untuk minta kambing tersebut. Pasal apa? Demo dah balas kambing kita. Jadi ketika mana Raja Najasyi itu dia berada dan dia rehat ketika itu tuan-tuan. Tiba-tiba orang bagi tahu, wahai raja, ni ada datang pembesar Quraisy nak masuk dan nak minta sesuatu daripada kamu. Tuan-tuan, Raja Abraha, apa nama kita panggil, Raja Abraha ataupun Najasyi itu, apa yang dia anggap? Dia anggap pembesar Quraisy akan datang bawa cakap bawa merayu, janganlah hancurkan Kaabah. Ni ke tempat kami ibadat. Tuan-tuan, bila masuknya Abdul Muttalib ni pada majlis raja tengok, menyebabkan raja terpegun. Ni satu cerita dalam sirah. Kenapa raja terpegun? Bila tengok Abdul Muttalib. Bila Abdul Muttalib masuk, raja tengok dan dia terpegun, dan daripada dia sedang duduk atas kursi, dia turun daripada singgasana dia. Sebab apa? Sebab cantik dan rupawannya Abdul Muttalib. Segok Abdul Muttalib. Sebab apa? Nampak orang yang air mukanya besar, cantik orang dia, memang orang handsome. Sebab apa? Bukan semata-mata Abdul Muttalib, kerana Abdul Muttalib sedang membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok raja, tengok, akhirnya raja tarik tangan, mari Abdul Muttalib duduk sebelah, duduk di singgahsana yang sama. Dia kata, apa yang kamu nak daripada aku? Raja tu kata, mesti dia ni minta aku patah balik, jangan hancurkan Kaabah. Katanya Abdul Muttalib, dia kata, aku tak mau bincang masalah kamu ni nak hancurkan Kaabah. Aku nak kambing aku. Tu je aku tahu. Kalau hang dah makan, hang ganti. Yang duk ada, hang bagi balik. Tuan-tuan, raja tu kata, hana indi. Maksudnya apa? Asalnya aku tengok kamu ni orang yang besar, orang yang hebat, memikirkan masalah masyarakat. Tiba-tiba kamu minta pasal masalah kambing kamu. Apalah, seolah-olah raja ni dia nak minta benda besar. Tiba-tiba lah minta benda ni, nak minta lah mengapa bayar hutang balik ni. Katanya Abdul Muttalib, aku takkan bincang. Dia kata, ana rabbul ibil ataupun rabbul ghanam. Aku ialah pemilik bagi kambing tersebut. Wa inna lil baiti rabb war rabbu yahmi. Adapun Kaabah yang kamu nak hancurkan itu, dia ada pemilik dia, dan pemilik dia akan jaga sendiri. Kambing ni aku pemilik, aku kena jaga. Adapun Kaabah ni ada pemilik dia, dia yang akan jaga. Bas, kalam tu je. Tak banyak, tak pendek. Raja pun dengar, siapa yang jaga? Lantak pi lah. Aku main dengan gajah. Dia bagi balik, ambil kambing kamu, ganti balik, dan akhirnya Abdul Muttalib kembali, pok-pok ni masuk dalam Mekah dan menunggu di dalam Mekah. Tunggu sahaja. Sebab apa? Ini namanya ketika ini apabila manusia melihat tidak ada kemampuan baginya, maka kembali kepada konsep tawakkul. Kita ni kena berusaha sampai satu tahap nampak tak ada arah, tak ada jalan. Sini barulah apa? Kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berapa ribu gajah ni yang kata sampai kata kena tawakal? 10,000. Kalau gajah zaman dulu, bukan zaman gajah zaman lah, gajah besar tu 10,000 raja buat mari. Tuan-tuan, dengan orang Arab, kelengkapan mereka hanya kuda dan juga apa? Dengan unta. Dan mereka tidak pernah berperang dengan apa? Dengan gajah. Maka apa mereka buat? Mereka tunggu. Tuan-tuan, gajah ni apabila nak dekat dengan apa? Apabila nak dekat dengan tempat yang disebut sebagai hududul haram, gajah ni tak mau masuk.
Saya gajah tahu. Ni hak yang bawa kita ni Raja Abraha Najasyi ni, dia nak menghancurkan kita dengan asbab menghancurkan Kaabah. Tengok, gajah pun reti. Akhirnya gajah tak mau berjalan. Akhirnya gajah duduk di atas apa? Maksud Ahmad panggil apa? Siku dia. Duduk gitu. Tak mau berjalan. Jadi habis pukul, tak jalan. Jadi berbincang, macam mana ni gajah tak mau masuk untuk hancurkan Kaabah. Apa yang mereka buat? Akhirnya mereka menutup mata gajah. Seolah-olah apa yang dia buat, dia tutup mata gajah tu, dia buat seolah-olah macam U-turn. Dia bangun, dia tampak apa, dia pukul gajah tu seolah-olah macam U-turn, dan U-turn balik. Gajah tutup mata. Dan ini rupanya taktik dalam peperangan Islam ketika mana Islam pada zaman Sayyidina Umar untuk berperang dengan Raja Rom. Ketika itu mereka Rom menggunakan gajah. Jadi bila orang Islam perang naik kuda bila tengok gajah, kuda akan orang apa? Willy, dia kata willy, dia kata apa? Macam motor tu, kita angkat motor, gajah lagu tu. Bila kuda tengok gajah, dia akan naik, kemudian dia akan auto patah balik. Kerana kuda takut dengan gajah. Jadi apa yang orang Islam bincang-bincang ketika itu, dia kata ketika itu datang arahan daripada atasan untuk tutup, bukan tutup mata gajah, tetapi ialah panah mata gajah. Kerana apabila gajah hilang panca indera mata dia, maka dia dah tak boleh buat apa. Maka orang Islam ketika itu ambil sebaris puak-puak yang apa, yang untuk terbih apa, untuk baling panah, dan mereka target pada bahagian mata. Bila kena mata, auto U-turn. Maka ketika itu Islam menang pada peperangan tersebut. Jadi kembali kepada ni, macam mana kita nak buat? Jawapannya, kita tutup mata gajah, kemudian kita buat seolah-olah dia U-turn. Bila U-turn, tuan-tuan, jalanlah sampai kepada satu tempat yang mengikut ahli sirah, situlah tempat yang di mana turunnya yang kita sebut sebagai burung, namanya ababil, ataupun sifatnya ababil, yakni berjamaah, yang mana dia buat mari burung itu dia apa? Mengambil batu daripada api neraka yang bernama Sijil. Kenapa Allah Ta'ala pilih burung tu, kan? Pelik tak? Allah Ta'ala nak beritahu, kalau Allah Ta'ala nak hancurkan sebesar-besar makhluk, Allah Ta'ala boleh hancurkan dengan sekecil-kecil makhluk. Allah Ta'ala pilih burung yang kecil, besarnya tangan, besar tepuk tangan ni, tak? Dan mereka menggenggam batu daripada api neraka. Di manakah lokasi tersebut? Lokasi tersebut dikenali oleh ahli sirah, namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir dekat mana, tuan-tuan? Dekat mana? Wadi Muhassir tu dekat antara Mina dan Muzdalifah. Kalau kita naik kalau kita pergi ziarah Mina dan Muzdalifah, kita akan naik ada satu tempat itu disebut sebagai Wadi Muhassir, berdekatan dengan terowong. Wadi Muhassir, apabila Nabi berjalan antara Mina dan Muzdalifah, Nabi berjalan ni, Nabi lajukan kenderaan. Nabi buat macam kita panggil apa? Kalau kuda tu naik kan, kita ketuk kuda tu, lalu kuda tu akan berjalan. Sehingga apa? Sehingga lutut Nabi bergerak. Kalau kita jalan atas kuda biasa, lutut kita tak bergerak. Tapi apabila kalau kita jalan dengan laju dengan kuda, maka lutut kita akan macam tu. Maka sampai dalam hadis sebut lutut Nabi bergerak, maksud laju. Di mana tempat? Wadi Muhassir. Pergi kedai. Kalau pergi ziarah confirm akan lalu Mina dan Muzdalifah sebagai ziarah. Dan bila kata confirm ziarah Wadi Muhassir itu confirm, tuan-tuan akan lalu di Wadi Muhassir, semuanya diberitahu ataupun tidak. Confirm akan lalu tempat tersebut. So, tempat tu jadi jalan lah. Dia tak ada panggil apa tempat dia, orang kata ambil tabaruk pula, tak ada. Situ orang suruh jalan laju. Tak ada orang lagi pergi ambil batu dia duk pici orang, dia tak ada. Pasal apa? Sebab orang nak cepat. Bila gajah sampai di Wadi Muhassir, ketika itu Allah Ta'ala menghantar burung itu dan menghantar batu daripada api neraka. Menyebabkan apa, tuan-tuan? Menyebabkan ketika itu dia azab orang semua tersebut ketika itu, dan menyebabkan dia azab di tempat namanya Wadi Muhassir. Kerana itu Nabi SAW berjalan laju di situ, kerana sunnah Nabi SAW apabila lalu di tempat yang diazab kaum, maka dituntut untuk mempercepatkan.
Kita ada setengah orang duk pergi ziarah tempat-tempat yang kaum Nabi kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, tempat yang kena azab. Mereka pergi duk ambil gambar selfie situ. Ada tak boleh? Tak. Situ tempat kalaulah kata nak belancong juga, maka tengok niat ambil ibrah, iaitu ambil pengajaran dan cepatkan di situ. Bukan pergi kita okey sini batu sini kita selfie, sana kita selfie. Sebab apa? Sebab ada seorang lelaki yang mana bermain di sekitar Wadi Muhassir itu sedang memburu. Akhirnya Allah Ta'ala menghantar api daripada api neraka, membakarnya di ketika itu dan di tempat yang sama. Sebab apa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala murka pada ahli tersebut, dan murkanya itu sampai kepada tempat tersebut, dan murkanya itu juga kepada orang yang ingin seolah-olahnya mengingatkan diri kepada apa? Kepada kemurkaan Allah SWT. Tuan-tuan, jadi inilah kisah yang berlaku, disebut sebagai Amul Fil, tahun gajah, dan Nabi lahir kata para ulama 60 hari selepas daripada tahun gajah, selepas daripada kejadian gajah. Maka kelahiran Nabi berlaku pada tahun gajah kerana Nabi lahir 60 hari selepas daripada gajah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, tak sampai lagi ni. Dia tak sampai lagi. Contoh panjang lagi. Abdul Muttalib, lepas tu turun pada Abdullah. Kenapa Abdullah berkahwin dengan Aminah? Kemudian sampailah baru cerita nak berdiri bila cerita bagaimana bidan yang bernama Asy-Syifa ataupun Asy-Syafa menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru situlah baru mahallu al-qiyam. Macam mana AJK kita? Masuk waktu dah? Masuk dah. Apakah cadangan tuan-tuan? Saya ingat sempat. Rupanya tak sempat. Memang selalu tak sempat pun. Sambung pula 10 minit lagi. 10 minit lagi. Spoil lah. Contoh panjang ni ayat Zam-Zam. Adakah kita nak baca selawat? Terlebih dahulu, nanti insya-Allah kita sambung lagi pada siri akan datang. Tapi kita baca selawat lah, seolah-olah kita dengan menyambut kelahiran Nabi atau bagaimana? Boleh juga kita baca selawat. InsyaAllah pada minggu akan datang, minggu depan boleh boleh insyaAllah kita sambung lagi kisah Maulid Nabi ni, sampai kepada cerita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh belakang. Boleh ikut lah. Selawat Al-Faisal. Boleh. Baik, kita akhiri majlis kita dengan saya baca doa lah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al qudwa tawlaka. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.